Bagi meneruskan kesinambungan usaha dalam melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dan merapatkan jurang ekonomi masyarakat, apa antara perkara yang perlu diberi penekanan dalam usaha berkaitan? Persoalan itu kami bawakan dalam Bual Bis seketika nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azam Abdullah. Sepanjang 30 minit bersiaran untuk edisi Jumaat 6 Mac 2020, Bis Malaysia akan bawakan perkembangan saham terkini dan juga ekonomi semasa. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan berita ini. Keuntungan operasi lebih 7 bilion ringgit dicatatkan Khazanah Nasional Berhad bagi tahun 2019 adalah hasil daripada pelaksanaan pelan pemulihannya. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata pelan pemulihan itu terbukti berkesan dalam mengukuhkan kedudukan keuangan syarikat pelaburan strategi itu hingga mencatat keuntungan tertinggi sejak penubuhannya. Dan ini adalah disebabkan oleh langkah pengstrukturan semula yang telah dijalankan, iaitu mereka melupuskan aset-aset tertentu dan juga apabila mereka telah melupuskan aset tertentu, maka aset-aset tersebut tidak mempunyai susun nilai lagi sebab dah telah dijual. Jadi susun nilai pun telah berkurang dan inilah satu faktor. Ada dua faktor lah. Satu penjualan, satu lagi adalah susun nilai. Mengulas sama ada Khazanah mampu meneruskan prestasi sama tahun ini, jelasnya keadaan tersebut bergantung kepada langkah pelubusan aset serta pulangan portfolio pelaburannya. Mengulas sama ada Khazanah mampu meneruskan prestasi sama tahun ini, jelasnya keadaan tersebut bergantung kepada langkah pelubusan aset serta pulangan portfolio pelaburannya. Baik, kita beralih ke perkembangan saham bersama dengan pengurus dana PNB Investment iaitu Nur Raihan Munir. Silakan. Saham Malaysia dibuka rendah pada awal sesi dagangan berikutan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap penularan wabak COVID-19. Berhubung wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan melaporkan 5 lagi kes baru telah disahkan, menjadikan jumlah kes yang dijangkiti di Malaysia sebanyak 55. Di samping itu, di Tanah Besar China, Suruhanjaya Kesihatan Negara mengesahkan 143 kes baru dengan menjadikan jumlah keseluruhan kes yang dijangkiti sebanyak 80,552. Manakala jumlah kematian pula meningkat kepada 3,042. Ekoran itu, pada penutup sesi dagangan pagi, Indeks Penanda Aras, Indeks Komposit FBM-KLCI turun 9.42 mata untuk ditutup rendah kepada 1,481.61. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM-KLCI menyaksikan 9 kaunter untung, 18 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Top Glove Corporation Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Hong Leong Financial Group Berhad masing-masing menokok 23 sen, 22 sen dan 16 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Public Bank Berhad dan PBB Group Berhad masing-masing jatuh 90 sen, 44 sen dan 38 sen. Bagi sentimen pasaran harian pula, pada 12.30 tengah hari, pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 579 berbanding 211. Sementara, 1,205 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Analisis teknikal menunjukkan paras rintangan terdekat ialah 1,500 dan diikuti oleh 1,520 mata. Manakala, paras sokongan terdekat pula ialah 1,480 mata. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah ringgit susut 1.42% kepada RM4.70 seeuro, 1.06% kepada RM5.42 sepaun, 0.90% kepada RM3.96 setiap 100 yen, 0.70% kepada RM3.02 sedolar Singapura dan 0.57% kepada RM4.19 sedolar Amerika. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad.
Baik, terima kasih Raihan untuk laporan Sami itu tadi. BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini untuk segmen Bual BIS. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali. Selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti BIS Malaysia menerusi Facebook Berita RTM dan YouTube BIS Malaysia. Mengambil kira keadaan semasa global yang masih mencari inisiatif terbaik dalam mendepani COVID-19, langkah meneruskan wawasan kemakmuran bersama 2030 disambut baik masyarakat yang dahagakan kesejahteraan ekonomi. Rancangan ekonomi sejahtera itu adalah topik yang kita akan kupas hari ini bersama dengan Encik Muhammad Azmi Amin, iaitu merupakan seorang remizia saham. Apa khabar Encik, Tuan Azmi? Terima kasih kerana datang ke BIS Malaysia hari ini. Hari ini kita nak bercerita tentang rancangan ekonomi sejahtera. Kalau bercakap tentang ekonomi sejahtera ini, perlu tumpu kepada semua golongan lah, tak kira di bandar ataupun di luar bandar. Jadi melihat kepada bagaimana untuk mencapai matlamatnya ekonomi sejahtera ni, apa sebenarnya agenda-agenda utama yang perlu kita beri perhatian? Okey, sebenarnya antara agenda utama dalam ke arah ekonomi sejahtera ini adalah menerusi wawasan kemakmuran bersama yang telah pun dibentangkan pada bulan Oktober tahun lepas. Jadi ini merupakan satu aspirasi baru yang membawa matlamat 10 tahun untuk penstrukturan semula ekonomi dari ekonomi kemahiran rendah kepada ekonomi yang berteraskan pengetahuan. Jadi apa yang penting sekarang ni, aspirasi ini seharusnya dapat dirasai oleh rakyat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Okey. Kerana pada ketika ini kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi Malaysia agak ketinggalan berbanding ekonomi Asia Timur. Okey, ini kerana kita masih lagi bergantung kepada ekspor komoditi. Okey, jadi harga komoditi pula sekarang ni dalam keadaan tak menentu. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok harga komoditi kelapa sawit yang mula merudum pada bulan 7 2017, okey, pun mula mengalami fasa pemulihan pada suku takhir tahun lepas. Okey, jadi untuk harga minyak pula kalau kita tengok pun sama juga, dia dalam keadaan tidak menentu. Jadi sekarang ini apa yang kita harapkan, kita nak kurangkan daripada aspek ekspor dan kita tumpukan kepada aspek pembelanjaan pengguna. Baik, kita dah bercakap juga tentang wawasan kemakmuran bersama 2030 yang mana Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin nak meneruskan wawasan itu. Jadi kita nak tengok sejauh mana ia sebenarnya dapat menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh, secara kumulatif. Baik, jadi sekarang ni wawasan kemakmuran bersama ni adalah merupakan satu aspirasi baru dan ia merupakan satu naratif baru dalam penstrukturan ekonomi di mana semua lapisan masyarakat boleh mencapai taraf hidup yang lebih baik. Okey, kerana pada ketika ini ramai yang merasakan tidak selamat. Ya, dia rasa tidak bermaruah kerana jurang pendapatan dan ekonomi antara pekerja, kelas, wilayah dan juga kaum semakin meningkat. Okey. Jadi jika masalah ini tak dapat diatasi, ini bukan saja boleh menggugat ekonomi tapi ia juga boleh menggugat kestabilan politik seperti mana yang kita lihat apa yang berlaku di Hong Kong pada tahun lepas, di mana berlakunya protes besar-besaran yang melumpuhkan ekonomi Hong Kong hampir lebih 2 suku tahun. Ya, jadi fokus wawasan ini adalah dengan mewujudkan ekonomi yang bernilai tinggi dan berteknologi tinggi. Okey, kerajaan juga telah merangka satu dasar yang berteraskan rakyat bagi menyatukan setiap lapisan masyarakat untuk memastikan tiada yang ketinggalan. Okey, dalam menangani masalah ketidaksamaan ini. Jadi ini seterusnya dapat bersama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia bersama-sama membangunkan negara untuk menjadi paksi ekonomi di Asia. Baik, kalau kita bercakap pula tentang model ekonomi sebagainya, kita telah bermula dulu dengan DEB ya. Dan sekarang ini dengan wawasan kemakmuran bersama ini untuk menekan kepada aspek dan juga untuk mengurangkan jurang pendapatan ekonomi di antara rakyat. Jadi kita melihat apa lagi sebenarnya yang perlu diisi, mungkin kelompangan daripada model terdahulu yang boleh kita tambah baik dalam WKB 2030 ini. Baik, jadi kalau kita tengok dalam wawasan ini, antara inisiatif yang diketengahkan adalah yang perlu diberi
keutamaan adalah dengan mewujudkan sektor baru yang kukuh bagi menjana pertumbuhan. Jadi sektor ini boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi, okey, dan ini boleh menyelesaikan isu-isu seperti kadar pengangguran yang tinggi di kalangan golongan muda, dan selain itu kita juga boleh menarik bakat orang Malaysia yang kini bekerja di luar negara untuk kembali berkhidmat di Malaysia. Jadi sektor yang boleh diterokai adalah seperti hub kewangan Islam 2.0 dan juga ekonomi hijau. Jadi kita bolehlah gunakan graduan yang tak bekerja ni, kita boleh absorb lah, kita serapkan dalam ekonomi baru ini. Okey. Jadi selain itu, inisiatif dalam pembangunan insan juga, di mana penawaran program di universiti dan institusi latihan perlu diselaraskan mengikut kehendak dan keperluan industri. Adakah maknanya sekarang ini dengan subjek-subjek yang ada dekat universiti itu sebenarnya tidak mendapati, mungkin sedikit tidak mendapati pada kehendak pasaran sekarang? Ya, hasil tinjauan saya minggu lepas saya ke sebuah politeknik. Jadi rata-ratanya dia orang belum nampak jalan lagi untuk ke dalam untuk bekerja di luar lah. Jadi di situ saya memberikan jalan kepada pelajar-pelajar ini, terutama mereka yang berminat untuk bekerja dalam sektor kewangan, di mana sebenarnya mereka boleh mendapatkan skill-skill yang dikehendaki oleh industri. Okey, contohnya di Security Commission. Ya, jadi kebanyakan pelajar tidak didedahkan dengan perkara-perkara ini. Jadi sekiranya modul-modul tersebut diserapkan di peringkat universiti, saya yakin graduan-graduan yang akan dilahirkan pada masa akan datang memiliki skill yang diperlukan oleh Maknanya perlu ada usaha daripada peringkat awal untuk sama-sama kita imbangi tentang hasrat dan juga matlamat yang nak dicapai dalam WKB 2030. Baik Tuan, kalau kita melihat pula kepada dalam proses pelaksanaan kemakmuran bersama WKB ini, mungkin untuk menjayakannya ada pemantauan-pemantauan yang perlu kita lakukan. Kalau adalah pemantauan, adakah ia perlu datang daripada golongan profesional, golongan akademik dan sebagainya? Ya, sebab sekarang ni kita nampak ada, kalau kita panggil disconnection lah, di mana di pihak akademik dia orang memiliki satu pengetahuan yang tinggi, tapi ianya tidak digunakan di dalam sektor pekerjaan. Jadi apa yang kita perlukan adalah orang dalam sektor industri ini mempunyai dialog dengan ahli-ahli akademik bagi mewujudkan satu modul yang berkesan untuk melahirkan graduan-graduan yang lebih berkaliber di masa akan datang. Maknanya perlu ada penglibatan daripada semua golongan lah untuk melihat kemakmuran bersama ni dapat mencapai matlamatnya. Baik, kita melihat pula juga antara inisiatif WKB 2030 ni sangat menekankan untuk merapatkan jurang ekonomi dan sebagainya untuk golongan B40. Jadi adakah dengan hanya kita menumpu golongan B40 ini juga boleh mengimbangi keperluan dan juga masalah yang dihadapi oleh M40? Baik, sebab sekarang ni apa yang kita alami, di mana kita dengar keluhan terutama di kalangan golongan M40, di mana kebanyakan pelan ransangan hanya tertumpu kepada mereka yang dalam golongan B40. Okay? Jadi seeloknya kita perlu mewujudkan satu inisiatif bagi membantu golongan M40 juga, seperti mungkin dari segi pelepasan cukai, untuk membanyakkan lagi apa yang kita panggil disposable income lah, lagi-lagi dalam menangani sentimen pengguna yang sekarang tengah lemah ni. Jadi kita memerlukan lebih banyak lagi program-program ransangan yang menumpu kepada golongan-golongan M40. Sebab sekarang ni kebanyakan hanya tertumpu pada golongan bawah, dan ini telah ada yang suarakan juga, menyuarakan. Jadi kalau melihat kepada program-program untuk B40, ada lagi mungkin penambahbaikan untuk kita tingkatkan lagi ekonomi golongan-golongan B40 ini supaya konsep sejahtera, ekonomi sejahtera ini boleh kita samaratakan kepada semua golongan. Ya, betul.
Jadi sekarang ni macam yang kita tengok ya program-program yang tertumpu pada golongan B40 adalah seperti bantuan sara hidup. Jadi benda-benda ni tidak dirasai sebenarnya untuk golongan M40. Jadi apa yang M40 ni sebenarnya yang dia nak tengok adalah dari segi apa benefit yang dia boleh terima bagi apa nama kita kata yang bermanfaat untuk mereka lah. Sebab mereka antara golongan yang paling banyak menyumbang ke dalam ekonomi. Tapi disebabkan kebanyakan program-program tersebut hanya tertumpu kepada golongan bawah, jadi kita perlukan mewujudkan itu antara mungkin program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk golongan itu sendiri B40 yang mungkin mendapat kesan yang besarlah daripada golongan lain, ya. Kalau bercakap tentang ekonomi sekarang ini, inisiatif daripada mereka sendiri untuk keluar dari kepempung ekonomi yang agak menyesatkan ini. Baik, untuk golongan B40 ya. Jadi sekarang ni apa yang berlaku, golongan B40 diorang sendiri perlu kita panggil antara inisiatif ini untuk menaikkan taraf hidupnya, perlu orang panggil reskill. Okay, sebab setengah mereka amat terkesan dengan faktor-faktor seperti teknologi, okay, yang sekarang kita nampak ada satu revolusi teknologi yang telah menggugat pekerjaan mereka. Jadi seeloknya mereka mencari satu lagi cara untuk mengembangkan kemahiran mereka kepada sektor-sektor yang lebih produktif. Maknanya adakah golongan B40 sekarang ini dia tidak bersedia untuk menghadapi revolusi industri dan sebagainya? Ya, sebab sekarang ni kita masih belum ada banyak pendedahan. Sebab sekarang ni semua orang terasa ada ancaman, tapi belum ada tindakan. Jadi sekarang ni termasuklah dalam sektor kewangan, ya, di mana sekarang kita ada di masa akan datang bank teller pun dah tak digunakan, kan. Jadi sekarang ni orang-orang yang bekerja dalam pihak bank pun belum ada satu inisiatif supaya mereka boleh belajar kemahiran baru untuk diguna pakai dalam sektor-sektor yang lain. Maksudnya tak ada program-program khas untuk kita turun padang sendiri untuk bertemu dengan rakyat, memberi penjelasan ataupun mungkin untuk mengajar modul-modul tentang digital ni? Buat masa sekarang ni, kalau di peringkat syarikat tu, kita dah tengok setengah syarikat sudah mulakan program edukasi lah untuk menyediakan pekerja-pekerja mereka bagi menghadapi ancaman teknologi ini. Tapi daripada peringkat nasionalnya kita belum lihat lagi lah. Sebab sekarang ni pun kebanyakan golongan terutama B40 ni pun dia tak tahu ke mana dia nak pergi sekarang ni. Jadi perlu ada hal tujuan yang jelas, tapi ada perlu juga dokongan dan juga sokongan daripada pihak-pihak pelbagai. Baik, Tuan Azmi, selepas ini kita nak bercakap tentang impak COVID-19 ini kepada ekonomi, sejauh mananya memberi kesan, tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Lagi bersama dengan saya Azam Abdullah dan juga Tuan Muhammad Azmi Amin, iaitu seorang remiser saham. Jadi kita nak sambung terus perbincangan kita tentang rangsangan ekonomi sejahtera. Kita nak kita kena sentuh tentang sekarang apa yang berlaku, iaitu penyuruhan wabak COVID-19. Nak melihat kepada kesan dan juga ancaman kepada ekonomi secara global lah, selain yang kita hadapi sekarang ini, impak perang dagang, juga ketidaktentuan harga komoditi dan sebagainya. Jadi menerusi pakej rangsangan ekonomi yang baru diumumkan oleh mantan Perdana Menteri baru-baru ini, bagaimana suntikan RM20 bilion itu setidak-tidaknya boleh menyelamatkan keadaan sekarang ini? Okey. Jadi sekarang ni pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 20 bilion ni sebenarnya ianya cuma untuk mengurangkan impak negatif yang dibawa oleh virus COVID-19. Jadi keutamaan dalam pakej rangsangan ini adalah diberikan pada pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan juga sekarang ni yang penting bagi pelaksanaan yang lebih efisien kepada sektor-sektor yang terkesan. Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ni disebabkan faktor
faktor-faktor yang disebutkan tadi dan juga sekarang kita ada ancaman baru iaitu COVID-19 ya. Kita tengok pertumbuhan KDNK juga diturunkan dalam jangkaan 3.2% hingga 4.2% untuk tahun 2020. Okey, jadi sebab itu kita perlukan satu pakej rangsangan ekonomi supaya kita masih boleh bertahan dalam keadaan sekarang ni ya. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kesan pada sektor produk dan juga perkhidmatan pengguna telah pun merudum. Okey, atas faktor-faktor yang sebelum ni seperti kesan perang dagangan dan prospek perangan US dan juga Iran. Okey, jadi hasilnya kalau kita tengok pada suku terakhir 2019, pertumbuhan ekonomi negara juga tidak begitu menggalakkan. Okey, jadi sekarang ni antara intipati pakej rangsangan ekonomi ini yang bagi meningkatkan pertumbuhan dalam perbelanjaan pengguna. Okey, jadi pengurangan antaranya adalah pengurangan kadar sumbangan pekerja dalam KKWSP ni secara sukarela lah. Okey, jadi sebelum ni dia punya kadarnya adalah 11%. Jadi ianya akan dikurangkan dalam kadar 7%. Dan ia akan bermula pada bulan April sampai bulan Disember. Jadi hasil daripada pengurangan secara sukarela ini akan menyuntik lebih kurang 10 bilion perbelanjaan pengguna ke dalam ekonomi. Jadi hasilnya ini dijangka akan meningkatkan pertumbuhan KDNK Malaysia pada kadar 0.6%. Okey, dan selain itu kita tengok berita baik untuk rakyat di mana bantuan sara hidup akan dinaikkan kepada RM200. Okey, dan ianya akan dipercepatkan pada bulan Mac. Dan selain itu diorang akan tambah lagi RM150 ya. Dan di mana RM50 itu akan disalurkan melalui tunai. Okey, ini bagi membantu mereka mengharungi sebab kita tak lama lagi kita nak masuk bulan puasa dengan bulan raya, jadi kita perlu bantu mereka lah. Dan juga dari sudut perniagaan kita tengok kita ada pelepasan cukai sebanyak dalam RM300,000 untuk kos pengubahsuaian syarikat, dan ini sedikit sebanyak boleh membantu perniagaan mengurangkan beban yang ditanggung oleh perniagaan disebabkan hasil jualan yang menurun ketika virus COVID-19. Baik, bercakap tentang virus ni, antara sektor yang paling terjejas adalah sektor pelancongan dan juga penerbangan. Jadi baru-baru ini dalam PRE juga diumumkan bahawa ada pengecualian cukai untuk sektor pelancongan. Jadi menggalakkan jugalah kepada rakyat tempatan untuk melancong di dalam negara, sebalik nak memilih untuk keluar negara. Jadi melihat kepada kesan positif kepada ekonomi setempat yang mungkin ekonomi rakyat tempatan yang berharap kepada sektor pelancongan ini melalui pengecualian cukai ini, apakah kesan positif yang kita boleh nampak? Baik, jadi antara kita tengok pertama sekali dari sudut pengguna ya, di mana diorang bagi pelepasan cukai sebanyak 1,000 untuk kegunaan pelancongan domestik. Okey, dan selain itu kita tengok hotel-hotel juga diberikan diskaun untuk bil elektrik. Okey, dan juga kita tengok dia ada pelepasan cukai, maksudnya diorang boleh bayar cukai itu lewatlah untuk tempoh 6 bulan. Okey, jadi ini sikit sebanyak dapat jugalah meringankan beban ataupun kerugian yang ditanggung oleh syarikat-syarikat terutamanya dari sektor pelancongan, kerana apabila terjadinya COVID-19 ni kita tengok kebanyakan pelancong terutamanya daripada China, sebab kita banyak daripada China, dan juga sekarang ni daripada Arab juga sudah mula berkurang ya. Jadi mereka telah membatalkan tempahan-tempahan hotel. Jadi ini telah menyebabkan syarikat-syarikat dalam sektor-sektor tersebut mengalami kerugian yang agak besar. Baik, banyak lagi sebenarnya kita nak bincang pada hari ini tentang rancangan ekonomi sejahtera, tapi ini saja waktu yang kita ada. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Azmi Muhammad Amin, iaitu seorang remiser saham yang telah bincangkan tentang bagaimana rancangan ekonomi sejahtera ini sebenarnya adalah bukan tanggungjawab kerajaan sahaja tapi semua rakyat. Baik,
Sambung bis menutup bis Malaysia hari ini. Jadi bagi anda yang terlepas menyaksikan siaran hari ini, boleh menonton siaran ulangan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 10 malam dan 12.30 tengah malam hanya di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Jangan lupa temu janji kita di waktu yang sama Isnin hingga Khamis di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3 dan Jumaat di TV1. Saya Azam Abdullah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.